Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan tuan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Kampung Pulau Kerengga, Marang, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan malam ini berada di dalam majlis ilmu di Kampung Pulau Kerengga. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat sebagai modal kemenangan kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Untuk ceramah jemputan kita akan tazkirah dulu setengah jam, dan selebihnya untuk menjawab soalan. Soalan yang ada depan saya ini ada lebih kurang 30 soalan. Siapa yang nak bertanya lagi boleh tulis dan sampaikan ke depan soalan-soalannya. Kami mohon maaf lah kerana lambat sampai, sebab siapa di Marang tadi dapat panggilan telefon, dia kata kalau nak pergi ke Pulau Kerengga masalah sebab kabel elektrik jatuh tengah jalan, jam, dan memang ada pulih dekat Sutong dan kereta tak gerak. Jadi kita nak pergi kut Marang ke nak pergi kut Kalang Berangang, dah tengok tak gerak ni bang kut Kalang Berangang. Jauh lah sikit, 40 kilo. Tak apalah, asalkan sampai. Baik, kita ambil tazkirah ataupun pengajaran faedah daripada sebuah hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal fil islami khair? Qala taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif wa tut'imut ta'am atau kama qala, rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki sungguh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, cuba khabar dalam Islam ini apakah amal yang molek? Maka Rasulullah SAW pun bersabda bagi laki-laki yang bertanya itu, engkau beri salam, ucap salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kamu belum kenal, dan engkau jamu orang makan. Mudah-mudahan kita dapat faham tak banyak sedikit daripada hadis yang dibacakan tadi. Hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ramai ulama-ulama hadis. Jadi bertanya dalam agama ni sebenarnya sangat molek. Sebab tu kita buat majlis ilmu, ujung dia ada soal jawab agama. Kerana agama kita ni sebahagian besarnya daripada sebab pertanyaan. Dalil hadis tadi, seorang laki-laki tanya Nabi, kita dapat ilmu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, dia ada sebahagian ayat itu merupakan pertanyaan. Allah tanya Nabi, Nabi tanya Allah, Allah tanya malaikat, malaikat tanya Allah, malaikat tanya Nabi, Nabi tanya malaikat, Nabi tanya umat, umat tanya Nabi. Begitu juga dalam hadis. Soal jawab, soal jawab, soal jawab. Dari soal jawab tu jadi sebahagian daripada hukum agama kita. Tak? Baik. Maka jangan kita takut bertanya. Dan bertanya itulah kerana Allah. Ada orang dia tanya, dia nak tunjuk dia pandai. Dia tahu dah jawapan dia, tapi kalau dia tanya gitu, hebat apa? Jangan tanya gitu. Nah, Allah dah berahi. Kita ni nak tak apa Allah dah berahi, nak orang berahi. Faham lagi? Dan Allah dah berahi balik awal kita. Tanya biarlah kerana tak tahu ataupun supaya orang lain dapat tahu, tak apa. Jangan tanya nak tunjuk khabar kita hebat.
Jangan tanya lagu tu. Dan kalau kadang-kadang kalau kita tanya, dia mari perasaan. Sebenarnya syaitan. Dia kata, Syekh, mu tanya benda soalan gini. Kat dia orang kata mu bodoh. Kita pun ya juga. Okeylah aku dak tanya datang. Nah, dia pun dak tanya. Bila dak tanya, siapa mati bodoh. Faham lagi? Syaitan tak beri dia cerdik. Sebab bila dia tanya jadi cerdik. Sebelum tanya memang bodoh. Bila dapat jawapan dak bodoh lah. Habis syaitan jahat. Itu yang dia kata ke Nabi Adam, Allah larang sangat makan buah ni. Bukan benda sebab kalau mu makan laki bini buah ni, mu akan kekal dalam syurga. Tengok, dia spin gitu. Nah, kita baru 2020 ni pandai spin. Faham? Dia buah iblis tu. Jadi kaki-kaki spin ni anak orang iblis lah ke ni? Faham lagi? Faham tak? Dia pusing jawapan. Sebetulnya kalau makan tu jadi keluar dari syurga. Faham? Sebab makan keluar dari syurga. Tapi dikatakan yang Allah larang sangat ni, kalau mu makan, mu akan kekal dalam syurga. Kawan tu sekarang nak duduk dalam syurga, nak kekal. Terpedaya. Dah. Nampak? Waktu jaga-jaga lah ni, ramai kaki spin. Kalau kecek-kecek harta kita tu, jin ke orang? Kalau ramai ni. Ni orang Pulau Kengga ni ada tak kena lebong? Orang Pulau Kengga ada tak orang Pulau Kengga pernah kena lebong, kena tipu? Ramai lah tau. Sama lah ni habis. Seluruh dunia tipu. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Siang malam nipu. Takkan orang Pulau Kengga terlepas. Oh bisa no. Faham lagi. Tahu tak? Waktu kena tipu 4,000 PT. Tukang rumah tak bayar. Waktu nyewa rumah 3 bulan tak bayar. Lari bodoh gitu. Bunga orang lari. Tipu lah ke tu? Waktu jual ikan dalam sakal bong. Waktu jual timur timbang tipu. Waktu jual ada doktor kau bayar. Faham? Banyak. Yang tipu tu hutang sengalan pitih ada tak bayar. Jin ke manusia? Orang jauh ke orang dekat? Tu. Nampak? Orang Argentina ada tipu orang Pulau Kengga? Ada. Orang Pulau Kengga tipu orang Pulau Kengga. Kok ramai ni, faham lagi? Dia kata, kita orang ladang lemah, orang ladang. Waktu kena 1.2 juta, nyanda surah. Tanya-tanya 1.2 million, kena tipu. MLM. Skin cepat kaya. Tipu. Nak cepat kaya, nega dengan orang kaya sungguh. Nasihat kita lah. Dia nak kaya tak salah ke? Tak salah. Tak apa salahnya. Dia sahabat Nabi ada yang miskin, ada yang kaya. Antara yang kaya Abdul Rahman bin Auf. Antara orang-orang kaya di Mekah, Abdul Rahman bin Auf. Lagi siapa? Uthman bin Affan. Itu antara yang kaya. Tak salah. Orang Pulau Kengga nak cepat kaya, boleh? Nak tak? Nak khabar? Berniaga dengan orang yang kaya sungguh. Jangan hok miskin. Hok ramai tu diniaga dengan orang miskin. Siapa kaya sungguh? Allah. Niaga dengan dia. Faham? Mana ni? Antara dalam hadis ni. Sebarkan salam. Nampak? Taqra'us salam. Sampaikan salam. Itu orang berniaga. Tanda. Sekali salam kita beri ke orang, malaikat tulis pahala, potong dosa. Dan mendoakan pula kebaikan bagi orang yang mula-mula mengucapkan salam. Lepas tu, tut'imu ta'am. Belanja orang makan, jamu orang makan, biar masuk dalam perut makanan dalam mulut orang daripada harta kita. Itu MLM yang tak ada lebong. Dipanggil tijaratan lang tabur dalam Quran. Tijaratan lang tabur. Nampak? Apa? Perniagaan yang garanti tidak akan rugi dulu kini selamanya. Niaga benda ayat Quran kata siapa lang tabur tak akan ruginya. Garanti untung.
Nega dengan Allah. Nabi kata man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Siapa yang kata subhanallah sekali, termasuk orang pulang kerja, kali dia kata, akhirat lagi timbang penuh neraca pada hari kiamat. Dalam kitab-kitab hadis neraca tu seluas langit. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Tapi kalau dia kata dua kataan, subhanallah alhamdulillah, dia pun masuk dalam rumah. Maka dua neraca penuh pada hari kiamat. Tengah riwayat kata tamla'us samawati wal ard, subhanallah sekali, subhanallah, maka seluah langit 7 lapis dan seluah bumi 7 lapis. Siapa bayar? Allah. Berapa bayar banyak ngak? Orang kaya. Company kaya memang gaji besar. Company basak gaji kecil. Walaupun jawatan sama. Dia kata, ini jahil anakmu dengan khabar 8,000 gaji kali dah. Mana anakku nak atuh. Mek indung bunyi. Faham? Dia tak puas hati ke lijah. Lijah kata, anakku Petrona. Lah Petrona 8,000. Anak aku nak atuh. Apa itu? Khani anak dia khani tak? Anak lijah 6,000. Anak dia 600. Dan anakmu kerja dua ni nak atuh. Kilang budu. Kan ni kilang budu. Faham tak? Hak ni kaya. Kan ni 6,000. Hak ni kilang budu basak. Kan ni 600. Faham lagi? Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Lebih kaya dari sekalian alam. Sebab tu subhanallah suti penuh langit bayar. Dah kita sebut subhanallah, tak sebut buat apa? Tak boleh bitih. Muka kita bukan muka pahala, muka bitih. Faham lagi? Betul tak? Sebab tu benda pahala kita tak semangat. Dah. Baik. Anna rajulan, seorang laki-laki, tak tahu siapa laki-laki kata ulama. Sa'ala Rasulullah, dia pun tanya, ya Rasulullah, ayul Islam, ayul amali fil Islami khair. Mana satukah dalam Islam ini amalan yang elok, yang molek? Bukan mana amalan tak lah, yang lain tak molek. Antara amalan yang bagus, apa dia? Nabi kata tut'imu ta'am, jamu orang makan, wa taqra'us salam, dan ucapkan salam ala man arabta, atas siapa yang kamu telah kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang kamu belum kenal. Nah, salam tu apa? Salam itu antara nama-nama Allah. Allahumma antas salam. Sebab tu salam tak sama dengan selamat pagi. Faham? Hari tu dalam dia kata assalamualaikum, selamat pagi sama je. Islam tidak larang selamat pagi. Sabahul khair, selamat pagi, tak salah. Tapi jangan kita samakan dengan assalamualaikum. Assalamualaikum ni ucapan para nabi. Faham lagi? Ni? Bukan Islam melarang kata good morning, tak salah. Good night, tak salah. Tak haram pun. Faham? Tapi jangan kita kata sama. Ada orang tu dia ni otak orang putihnya sehingga dia kata sama ya, assalamualaikum dengan selamat pagi. Nah, dah kalau sama mun semayang mun tak sawi assalamualaikum selamat pagi ya. Bil alamin naka hamidum majid. Selamat pagi. Selamat pagi. Molek mak munja tak tekuk tu imam. Tak sama, tak boleh. Allahumma, ya Allah, anta, engkaulah salam, selamat. Benda maknamu selamat, keselamatan daripadamu. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kan? Segala yang selamat itu daripadamu. Maka oleh kerana Allah saja yang boleh memberi selamat, maka kita diajar dari zaman Nabi Adam itu supaya ucap assalamualaikum. Lepas tu lah Nabi kata banyak amalan baik, tapi dah mu tanya hari ni nak habis 2 tir. Taqra'us salam, ucapkan salam. Sekurang-kurang assalamualaikum, sekurang-kurang assalam. Yang afdal assalamualaikum. Yang paling sempurna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tu dah. Sekurang-kurang assalam. Boleh dah. Yang afdal assalamualaikum. Okey. Paling baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askung tak ada, tu bahasa Thai. Ditulis dalam WhatsApp, askum korok tu, mana dia askum? Assalam kurang-kurang dah malas nak tulis ingat. Faham? Salam pun boleh. Salamun alaikum. Boleh salamun dengan nakirah. Tibtum. Ucapan Nabi Ibrahim bila keluar daripada api dibakar oleh Namrud, daripada malaikat ni, salamun. Ya Ibrahim. Selamat wahai Ibrahim. Jadi salam boleh. Jangan askum. Askum dia. Askingkum. Kita kadang-kadang benda-benda agama ni kita buat macam benda dunia. Benda dunia boleh kita ringkas, kita short form, tambah-tambah, capur boleh. Itu benda dunia. Akhirat jangan. Kalimah-kalimah yang membawa pahala kepada kita, yang merupakan ibadah, tak usah buat capur gitu. Faham? Benda-benda perkara dunia tak ada masalah. Faham lagi? Macam dia orang di Indonesia dia gabung ayat dia. Kita pergi di Indonesia dulu, awal-awal dulu dia kata, Pak Ustaz jom warkop. Warkop tu benda warung kopi. Tak apalah, tu bukan ibadah. Warung kopi. Orang Madura dia kata Saginiwar, sayang gigi biniku di luar. Saginiwar. Lagu tu benar. Dia faham tak gigi di luar? Tak faham? Sayang gigi biniku di luar. Saginiwar. Bini dia tutup dah mulut, tapi gigi lepak luar lagi. Faham tak lagi? Panggil benda? Sini panggil jongang. Tutup mulut dah, gigi lepak luar lagi 5-16 batang. Faham lagi? Tu sayangnya gigi biniku masih di luar. Tutup habis dah mulut. Dia nak kabur bini dia jongang. Tu tak apa. Okey? Benda-benda agama dah assalamualaikum, apa jadi askum? Jangan pandai-pandai lagi, itu ibadah. Okey? Benda-benda dunia tak apalah. Orang dulu, orang politik dia panggil benda. Orang politik dulu dia buat short form. Pernah dengar tak? Lupa dah saya. Tak apalah. Okey. Assalamualaikum, kita beri salam sebenarnya merupakan insyaiyah, bermakna doa. Mana kita jumpa dengan Pak Mak, Assalamualaikum, kita ucap ke Pak Mak, artinya ya Allah, aku mendoakan, aku minta-Mu ya Allah, berilah keselamatanmu kepada Pak Mak pada hari ini. Itu maksudnya. Faham lagi? Maka Pak Mak tu dia wajib kena jawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam, ya Allah, beri jugalah kepada Pak Leh ni kebaikan dan keselamatan daripadamu. Itu mana beri salam tu baik. Nampak? Assalamualaikum. Assalamu mubtada, alaikum. Tak, khabar. Khabar jumlah apa benda ni, jam majrur. Okey? Assalamu alaikum. Bermula salam itu atas kamu. Mana ya Allah, berilah keselamatan ke atas orang ini. Kita jawab Waalaikumsalam, ya Allah, dan atas kamu juga sebaik-baiknya mendapat selamat daripada Allah. Nampak? Sebab tu setengah orang bila dia beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, dia ucap terima kasih. Sebab apa? Sebab dia tolong doa ke kita. Nampak lagi? Kita hak bengong ni jawab salam pun tak. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Nak kata pekak tak, cakap molek-molek ada. Baik.
Anak-anak muda jumpa sama-sama saya rezek. Assalamualaikum. Ajar gitu. Jangan Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum tu Sungai Mekong di Bangkok tu. Faham lagi? Nampak? Tak ada kena-kena dengan ucapan salam. Nah, ingat dah. Geng-geng wai suku jumpa. Assalamualaikum. Bagi comel. Main mutu kok ucapan salam ni comel. Betul tak? Minta selamat. Maknanya mungkin wai suku kok. Aku minta selamat mu. Baru dah masuk bawah lagi. Niki kakang seorang nunggu masuk bawah lagi. Nah, tu lainnya ni piala tu bi otok kembu. Dah salam bodoh apa bodoh. Nah. Ala man arafta, salam orang yang kita kenal. Kita kenal, oh kawan aku, Assalamualaikum. Tu tak kenal, beri juga. Waman lam ta'rif, orang yang kamu tak kenal, ucap salam juga. Kerana apa? Kerana perangai kita setengah ni, kita beri salam hak kenal. Bukan kata orang awam gini, ustaz-ustaz pun bengong kok. Dia ustaz dah. Dia keluar tengok orang, tak beri salam. Dia tengok ustaz macam dia kok. Assalamualaikum. Baru beri salam. Ada tak gitu? Dah tu budak-budak mata kere tu benda, beruk ke benda? Yang budak beri salam. Faham lagi? Dia keluar dari kedai. Dia tengok budak-budak muda duk main gitar bawah pokok 3-4 orang. Dia tak beri salam. Dia tengok ustaz mari ke depan. Assalamualaikum. Pasal sama-sama ngaji Mesir. Dah ni benda. Kelabi 3 ekor bawah ni. Kan Nabi kata kan, taqra'us salam, ucapkan salam ala man arafta, atau orang yang kamu telah kenal. Arafta dengan fi'il madhi, hak mu kenal dah. Wa man lam ta'rif, dan orang yang mu belum kenal. Faham lagi? Kerana bila tak kenal jadi kenal. Siapa yang merapatkan? Doa daripada malaikat. Oleh kerana kita beri salam kepada orang yang tidak kenal, doa malaikat supaya kita akan menjadi kenal. Itu kelebihan dia. Nampak? Tapi kadang-kadang kita beri salam dia tak dengar. Ada satu kedai di RNR. Kita berhenti minum air. Kedai dia nasi ke air tak lupa lama dah. Kita beri salam, dia duduk dapur tak nampak ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, senyap. Faham tak? Dan oleh itu kita kata halo, dia kata gitu. Dia kata Allah beri salam, halo apa? Laju lalu mulut. Tadi kita beri salam naik bengong tak dengar. Kita beri salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, senyap. Faham? Dah tak dengar. Kita pun kata halo. Dia pun tubik. Berilah salam. Halo apa kata? Marah. Kita pasal tak boleh masuk. Kalau masuk tenja dah. Beri salam tak dengar. Kita kata halo dia ingat ke kita tak erti bahasa ke mana? Tak. Dia ada kat orang jenis gitu. Biarlah, maafkan dia. Betul tak? Jangan laju kat mulut. Salam ini wajib, sunat. Sunat. Ada kala wajib, ada kala wajib. Bila wajibnya? Dalam semayang. Kita dah ingat beri salam, maka semayang kita batal. Dia dah ingat beri salam, dia pergi bangun gitu, pergi nak nasi. Batal semayang. Kena semayang mula. Jangan salam dekat dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, rosak dah. Sebab awak bergerak kerja banyak, mana perbuatan itu merosakkan solat. Okey? Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Masa mana makmum nak beri salam? Reka-reka. Okey? Harus selepas imam salam yang pertama. Harus. Tapi afdal selepas imam salam yang kedua. Faham lagi? Bila mana makmum nak beri salam? Harus bila lepas selesai imam salam pertama. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Harus dah makmum, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang afdal, kata Imam Nawawi, pendapat yang muktamad afdal, imam salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham lagi? Imam tak ada salam dah. Haram kalau sengaja. Ada gak nyakit gitu, tapi dalam kampung tak ramai ada seorang dua.
Imam tengah rokok dia akad tu. Aduh. Dia gila nak jadi imam tapi ada latih. Faham tak ni? Tapi bukan orang belakang ke tu pasti putih. Dah. Orang tak rokok lagi ni. Tengah baca lagi. Walam yakul lahu kufuwan. Dan kata ahad. Dia jatuh dah tangan. Dia jatuh dulu. Dia makmum kan? Ada tak gitu? Tapi tak ramai. Kalau ramai, coh kapung. Pasal apa? Ni orang. Bukan. Ini keldai. Siapa yang gerak dulu dari imam? Keldai. Keldai pula kengga. Keldai alu tomang. Tak baik kata kau orang keldai gitu ustaz. Dia kata tak baik. Nabi kata. Ala yakhaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himari yaumal qiyamah atau kama qala. Jaga-jaga siapa yang suka bergerak dulu akak kepala daripada imam, Allah akan tukar kepalanya pada hari kiamat dengan kepala keldai. Dah? Betul tak? Hadis Nabi tu bukan kita ambil daripada cerita Upin-Ipin. Faham lagi? Bukan kita tengok cerita Adudu. Hadis Nabi. Tu hati-hati. Okey? Dak dah salang tu imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat gua ni. Mayang molek. Sallu kama raaitumuni usolli. Semayang macam aku semayang. Dah kita Nabi pesan mu imam ke makmum? Makmum. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Dijadikan imam untuk kamu ikut. Jangan potong, ikut. Imam depan kita ikut. Iza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbir mung takbir. Wa iza raka'a farka'u, bila imam raka' baru mu raka'. Iza sajada fasjudu, bila imam sujud baru mu sujud. Wa iza sallama fasallimu, imam salam Nabi kata baru mu salam. Imam tengah tunjuk lagi salam dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham lagi? Ni masalah. Dah wajib tak jawab salam orang semayang? Tak wajib jawab. Nampak? Dia lalu ikut surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham lagi? Tidak wajib jawab. Dan kalau jawab, tidak berdosa pun. Okey? Dah imam beri salam, makmum jawab. Ya, makmum sunat jawab. Jawab ke mana? Jawab dengan assalamualaikum. Kan imam beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum sunat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab dengan salam juga. Faham? Bid'ah dan haram jawab dengan salam di luar solat. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Makmum waalaikumsalam warahmatullahi. Balik awal. Jawab tu dengan assalamualaikum juga. Tujuan apa beri salam? Kepada segala makhluk yang sebelah kanan, yang mukmin, sama ada manusia atau jin, malaikat dan sebagainya. Dan sebelah kiri jin, manusia dan sebagainya malaikat yang beriman. Dan jin ada. Jin ada. Kita duduk ni negeri jin ni. Sebelum kita turun ke dunia, jin tu. Allah kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak buat satu lagi makhluk. Sebelum ni buat dah. Siapa? Jin. Tapi nak buat lagi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah tu siapa? Manusia. Sebab tu malaikat tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah kamu akan membuat satu lagi makhluk yang akan melakukan pembunuhan dan kerosakan di bumi? Siapakah yang dimaksudkan itu? Jin. Batu dalam hadis-hadis bila turun Nabi Adam AS ke bumi dengan Siti Hawa tok nyang kita, jin yang kepala jin dia halau di bukit-bukit, di laut-laut, di gunung-gunung. Dalam kitab Azkar, kalau kita nak masuk hutang, nak pergi ke gunung-gunung, hutang-hutang, rok-rok, faham? Hendaklah baca doa berlindung dari jin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayahduruni. Contoh. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kalimah-Mu yang sangat sempurna dari segala makhluk hak jahat-jahat, hak bahaya-bahaya. Rimang, belang, rimang akor, rimang kotok. Ular tu ular ni dan sebagainya. Dan daripada makhluk jin, jangan mari kacau duduk dekat aku. Takkan Nabi pelawak pula. Dah kata jin hak mana duduklah kampung kita? Jin hak cak ayam ni.
Antaranya jin jambang. Jin hok duduk dalam jambang. Sebab tu Nabi suruh kata nak masuk tandas baca mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus al khaba'is itu antara tafsirangnya jin jantan dan jin betina. Faham lagi? Dah kita baca dah doa kita. Nak berok. Dah baca lembu. Tengok lembu berok. Ajak tengok. Dia baca tak? Dah kita dah baca adik-adik lembu. Tahu tak? Dah Nabi pesan suruh baca, kita dah baca. Lembu dah apa ni lembu? Kita tubik daripada jambang boleh berok, boleh kecing. Nabi suruh baca benda alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Ya Allah, terima kasih banyak kau telah hilangkan sakit dalam perutku, keluar segala kumang-kumang dan penyakit. Betul tak? Kurban lepas dia kecing, dia baca tak? Dah kita dah baca tak? Adik-adik kurban. Tambah jadi adik-adik kurban, baca. Tanda ucap terima kasih. Gitu nak beramal. Tak? Maka jin duduklah jambang, dia nak tengok benda. Dia nak tengok kita, nak itas kita. Pasal kita duduk luar, kita akan luar. Kita masuk dalam, kita buka luar. Kalau nak berok, JKK masuk dalam jambang. Buka dah luar. Buka dah nampak. Kotak-kotak. Jin nak tengok tu. Tengok tu. Ya ke tak Ustaz? Nabi kata barang siapa yang membaca bismillah masa nak masuk jambang, maka jin tak nampak auratnya bila dia buka seluar. Jelas tak lagi? Sitru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam qauluhu bismillah inda dukhulil khalaiq au kama qala. Yang menjadi dinding, yang menjadi penutup daripada mata jin dapat melihat aurat kita. Faham tak lagi? Masa kita buka keluarlah jambang nak mandi nak apa? Faham? Ialah bila kita baca bismillah masa nak masuk. Maknanya orang yang nak masuklah jambang, dia pergi baca bismillah, dia pergi telanjanglah jambang, jin tak nampak. Jelas tak lagi? Dah kita baca dah. 60 tahun dah jin duk tengok. Kita duk tinggal nak berok, jin duk depan. Besar. Jin tu. Faham lah ya? Faham bodoh saja kita. Pasal tak mengaji. Tak mengaji. Nah. Ngajilah. Ngaji ni kalau tahu benda haram pun kita boleh buat. Mana pula? Darurah. Faham lagi? Nah, mana darurah? Tengah bayang, anak nak jatuh tangga. Anak baru pandang ngakak. Mayang tekat atas. Mak duk masuk bawah. Ayah mayang, dak ingat tutup pagar. Anak pandang ngakak pergi ke tangga. Dah kalau jatuh patah uyak tak? Faham? Boleh kita berhenti mayang batal, kalau jauh pergi tutup alih anak. Mayang batal tidak berdosa. Kenapa? Darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Asalnya berjalan dalam semayang haram, tapi kerana nak selamatkan nyawa, itu panggil darurah tubihul mahzurah. Keadaan itu sudah menghalalkan benda yang asalnya haram. Kerana ngaji ni, kalau tak ngaji nak uti kan? Faham? Lepas tu mari dengar. Alhamdulillah ramai malam ni. Betul tak? Tak ada rugi apa pun. Tolong orang kan semayang. Kita tak nikah pergi dengan orang puang tu. Kita nak pergi pegang je. Halal ke haram? Haram lah. Tapi kalau dia jatuh dalam sungai, dia atas sungai belakang. Tolong. Dan walek tu bila lalu. Tolong tak bila, kita lemah, tolong. Tu bila kata, haram pegang. Barang tanah kawan tu. Tahu tak? Nah, pegang, tarik. Nah. Kalau lalu ada awet jatuh dalam sungai, tepi laut ke pakai bikini, dia selamat. Darurah tak? Pegang tak? Kena balik ambil seorang tangan. Nah, tolong orang panggil abang ni. Haji Ibrahim, kita lemah. Kalau Haji Ibrahim lalulah. Kalau KL, abang bomba.
selamatkan saya. Lagi pegang tak? Pegang. Dosa tak? Tak lah kerana nak lepas daripada air. Tapi pegang sampai patah je, jangan agak kepala rok. Situ saja. Untuk tarik dia lepas daripada darurah. Itu sebab apa? Belajar, ngaji. Faham lagi? Pendek cerita. Kemudian waktu aimut ta'am, beri orang makan. Sini ada tak rawat tahlil? Nah, pasal ada lah ni ada madhab baru ni. Dia kata tahlil haram. Oh bengong. Faham lagi? Bodoh. Nak jadi ustaz sangat bodoh. Nah, tahlil ni apa? Tahlil maknanya mengucap la ilaha illallah afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Lafaz terbaik yang aku ucap dan nabi-nabi sebelum aku ucap ialah lafaz la ilaha illallah. Itu tahlil tu. Faham lagi? Dalam hadis yang lain Nabi kata afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa mulakan dengan alhamdulillah. Nampak? Jadi bila dia panggil orang masjid belakang ke mari di rumah dia. Minta mari di rumah belakang dah. Nak buat tahlil malam ni lepas Isyak. Orang pun marilah. Lepas mari, orang berzikir, berdoa, dia pun waktu beri makanan. Ada orang kata haram pula. Faham? Haram. Pasal apa? Tahlil ada jamuak. Haram. Kita ni tak ramai pandai pada mufti. Dulu, belum ada internet ni, mufti Terengganu seorang je. Ni Terengganu 15,000 mufti. Pahang 47,000. Kuala Lumpur 48,000 mufti saja. Semua buat keluar fatwa belaka. Faham? Biar berok dok cuci pun. Faham? Air kecing melerek keting pun. Oh, fatwa dah ni. Luar pendek batu kotak-kotak, fatwa. Nah, ini akhir zaman, zaman fitnah. Jangan ikut, nak ikut majlis fatwa. Faham lagi? Ikut imam-imam besar. Nah, kalau tulis dalam Facebook, nah, kalau ada orang kata panggil orang tahlil lepas tu jamu makan tu haram, ni tahu ayat ni. Ya Rasulullah, ayul amali fil islami khair? Apakah amalan dalam Islam yang terbaik? Tut'imut ta'am, jamu orang makan. Dia tidak kita kata haram ni kalau tahlil makan duit anak yatim. Ni bukan duit anak yatim. Mu tak usah tengok hak negatif. Faham lagi? Tengok hak positif dulu. Hak harus. Jadi kita panggil orang, kita orang suruh orang berzikir, kita suruh berdoa. Faham lagi? Lepas tu kita waktu beri makanan. Tuan rumah tu dapat jadi orang kaya selalu malam tu. Sebab dalam hadis yang lain, setiap suap yang tetamu makan, harta kita, Tuhan akan simpan sesuap tu sampai hari kiamat. Atas sesuap lukmatang, Nabi kata, dia akan jadi sebesar gunung Uhud. Di mana ada orang tahlil jamu sesuap, sepinggang mau kurang-kurang nasi. Tahu tak? Dah sebalah bab ni. Hukumnya sunat jamu orang makan. Lebih banyak kita jamu, lebih banyak pahala. Jamu masa tahlil boleh pahala, jamu di jabat kita pun boleh pahala. Kita pergi sekolah, kita makan catering, kita sama-sama jadi cikgu, kita guide, kita bayar guru-guru minum air pun dapat pahala, semua dapat pahala. Paling banyak Nabi kata pahala dua. Orang yang kita jamu itu kerabat kita, yang orang yang kita jamu itu orang susah. Paling banyak pahala. Faham? Kita pergi tubik pas mayang subuh, belah kengga, pergi kedai kopi, tok roti canai, tok Bilal roti telur, tok Siok roti canai, kosong. Tok benda lagi. Tok Imang telur dabar. Faham? JKK roti sarding. Faham? Air lagi apa semua. 18 riyal kita bayar. Atas cuti roti canai berapa kali suap? 10 kali suap baru habis satu roti canai. 10 gunung Uhud pada hari kiamat. Itu sekali bayar. Tapi kita jahat dengar angguk romo, angguk romo. Tak dengar. Buat tak sekarang.
Time bakar bayar sekor je. Kira. Tuan kedai kata serma je. Dah. Tapi bukan orang Pulau Kengger lah. Orang Keluluk. Nah. Tahu tak? Dengar habis ustaz dah mari kedeku nak mampu. Bahasa kuda panggil kuda. Nah, kuda binatang paling bakhil kali dalam dunia. Tahu tak? Kalau tanya binatang dia paling kedeku kuda. Sebab apa? Dia jalan bunyi kan? Kedeku. Jalan kedeku dah. Dah kata suruh belanja makan. Nah. Jangan sayang. Panggil orang mari makan rumah, jamu, tunang anak, boleh pahala. Sesuai jadi sebesar gunung Uhud hari kiamat. Nikah pula anak, jamu pula 1000 orang makan seekor lembu tambah speaker. Allah, banyak mana pahala. Faham lagi? Siapa daripada anak pertama, siapa anak ketujuh. Dia kata, yang banyak kita boleh pahala abang dah tak kata gitu. Dah kita nak nikah anak tak ada dah. Ngelah dah orang ni adik su dah peraman nikah seorang dia kalau lapuk itu tu. Nyanda tu imam ke bohok tika. Nah, jangan main kau pang lah leh. Nah, abak pahala dia nak. Abak poligami mula 2 kali hidup kita boleh. Nah. Nah, betul tak? Tak apa tapi kena ingatlah. Tut'imu ta'am, beri orang makan. Kita naik motor 2 orang dengan kawan kita, minum air kita bayar. Tu orang kaya tu. Nampak? Ajar bayar semeja tu. Dan boleh belajar semeja, teras seminggu sekali berkat jemaah bayar sekedar. Kedai pula Kengger lah, kedai kopi berapa sen sekedar. Pagi-pagi ada 80 ya. Ada tak? Cik minyak, tu nasi kapik, nasi kapik sambal, wahulu 3, 3 tu cana. Tu pula nasi benda, nasi putih. Nasi dagang 2 pelosong. Ada 60 ya. 7 meja. 1 kedai. Bayar. Minggu depan pula barakah jemaah. Boleh tak? Angguk mau. Angguk tak apa buat tak pakai mampu kedeku. Nah, buat gitu. Kita tak macam Rabi'atul Adawiyah dah. Tahlil 70,000 belum subuh. Kita tidak macam Imam Hambali. 300 rakaat tahajud. Tut'imut ta'am. Nampak? Makan. Nah. Jadi orang kaya kita. Tak sayang. Nampak? Dia sayang biti. Yang kusumalun min sadaqah. Kalau musdaqah orang gitu, hartamu tak akan sekurang pun. Tapi mau beli tanah kurang, mau beli baju kurang, mau beli piyah kurang, mau beli seluar kurang. Tapi mau sedekah kat orang, tambah. Kadang-kadang tuan tambah pitih lain, kadang-kadang tuan jadi naik pakat. Kadang-kadang Tuhan tambah kesihatan dan kadang-kadang Tuhan alihkan benda-benda yang mudarat. Dengan sebab kita ikhlas sedekah, satu hari Allah jadikan kita selisih saja dengan ular tudung sela. Patut sama siapa? Ular siapa kita pun jerit tak belakang, lepuk. Nampak? Balik awal. Tahu tak? Tapi oleh kerana berkat ikhlas itu kita sedekah, orang makan, jadi Allah jadi ular pergi dulu, kita siapa kediang. Sisih 10 saat je. Faham lagi? Itu contoh. Allah Ta'ala mudarat kerana ikhlas kita sedekah orang. Wallahu a'lam. Sebelum kita mula menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Pulau Kengger melancarkan kutipan derma semangat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk bangun pembaharuan, renovate masjid dan besarkan masjid 1 juta. Bukan nak mari 1 juta. Nak umum projeknya. Dan tabung pengurusan masjid, minta gerakkan tong masjid kanan kiri. Petugas AJK masjid sila bangun, mereka akan guna karung macam ni. Laki puang, puang karung gini. Pink, laki merah. Sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Pelan-pelan, jangan gaduh. Jangan balik lagi kerana kita akan berhenti pukul 11.30 malam ni. Boleh? Baik. Kita balik awal pun rumah kita sama kau. Pintu kat depan tu kau. Tidak jadi banglo. Tak? Buat gerak pelan-pelan kutip. Buka karung tu luah-luah biar dia boleh buah banyak. Di luar pun kutip. Bagi yang nak beri sumbangan melalui bank in, nombor akaun Bank Rakyat 1101 433 239 atas nama Masjid
Nahdlatul Islam. Bil api boleh bayar juga dengan bank in nombor akaun 220804779309 atas nama pejabat agama daerah Marang. Pelan-pelan. Panah hak ramai-ramai. Panah hak. Kejap je balik lagi sejuk Ni hak mati Covid 2 tahun, duduklah kubur, boleh balik mula. Jauh. Kita Allah hidupkan, patut mati boleh. 2 tahun Covid, ramai dah mati. Ramai. Dah kita mati dah. Pedih baru ni mati. Cakap angang. Tak ada hidup belaka supaya kita masih boleh hadir majlis ilmu, supaya kita masih boleh bersedekah. Betul tak? Orang lain mati habis. Tak boleh ziarah waris, tak boleh atas kubur, tak boleh baca telking, tak boleh baca doa, tak boleh mandi mayat. Betul tak? Kita hidup, wisia juga. Baik mati. Nampak gua ni. Nah, jadi kita bayang dengan nyawa yang masih Tuhan beri hidup begini, kita masih lagi hidup menyumbang sekian rokmo. Nah, pada anak mati boleh dah apa ni? Betul tak? Saya ada dengar baru ni kalau orang kata kalau tak belajar tauhid sifat 20 tak masuk syurga. Dan kita belajar dah tauhid rububiyah. Tengok maksudnya dulu. Kerana benda ni boleh mengundang fitnah. Apa maksud kita belajar tauhid? Supaya kita mentauhidkan Allah. Kerana lawan bagi tauhid itu syirik. Nah, jadi datang semua Nabi kepada umat, "Ubudullah wala tusyriku bih." Hendaklah kamu semua hanya menyembah kepada Allah. Itu mana tauhid. Wala tusyriku bih. Jangan kamu tidak tauhid. Mana jangan sekutu, mana jangan tidak tauhid. Maka bilakah bermula sifat 20 ini? Pada zaman Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kerana umat Islam sudah disesatkan oleh pegangan Mu'tazilah. Faham? Bangunlah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengambil sifat-sifat Allah, menentang kesesatan Mu'tazilah. Cara balik mengenal Allah ialah dengan mengenal Allah itu wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Patut panggil akidah Asy'ariyah, bukan akidah Asy'ariyah, akidah Islam. Tapi Imam Asy'ari yang menghimpun, orang panggil akidah Asy'ariyah. Apa tujuan? Supaya kembali kepada kesesatan, kepada akidah yang benar. Faham? Sebelum daripada itu, Allah itu huwal awwalu huwal akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Lepas disesatkan oleh Mu'tazilah, antara datangnya pula Allah itu qidam dan baqa'. Maksud sama saja. Faham? Sama saja. Nabi pun sebut dalam hadis, Allahumma antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau yang bersifat awal, tiada sesuatu sebelummu, dan engkau lah yang akhir, yang kekal, tidak ada lagi selepas daripadamu. Maka kalau kita baca sifat 20 sama tak? Allah itu wujud, memang ada. Dalil Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menjadikan langit dan bumi, dan sifat dengan baqa' dan qidam. Apa makna baqa'? Allah itu kekal, tidak binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekalian pada alam ini akan binasa. Yang tidak binasa ialah diri Tuhanmu. Itu maknanya Allah itu yang bersifat dengan kekal. Faham lagi? Dan Allah juga bersifat dengan qidam, tidak ada permulaan. Yang Nabi kata ni huwal awwalu antal awwal falaisa qablaka syai'. Engkau yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Itu makna qidam. Apa makna qidam? Wujudullah la awwala. Wujud Allah tidak ada awal, atau la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Maksud tu kita nak. Cuma mungkin orang ni kata, kalau kamu tidak belajar mengenal Allah, boleh jadi kamu akan mensyirikkan Allah. Bila kamu mensyirikkan Allah, tiadalah syurga bagimu. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum mencabut bulu muka bagi tujuan merawat kulit muka masalah? Seperti ada tompok, jeragat dan jerawat. Ni orang puang ni diberi khobek muka. Faham? Orang lelaki khobek mutu. Beli mutu tu
cabut lalu. Cabut na tu, cabut na ni kobek ah. Dia tak puas hati. Budak-budak lelaki kan. Nah, ada budak lelaki dia beri motor dia buat benda. Ada. Jarang. Kau tengok femininnya tu. Faham lagi? Nah, dia kan kobek situ, pulas sini, kekok situ, kepek sini, katok situ pula. Tak puas hati. Jadi lelaki, perempuan dia tak cara motor. Dia kobek muka dia. Dia tak puas hati. Faham? Sebab tu cermin dia kena usah. Lelaki micek. Tengok laki dengan bini, tengok cermin laki dia. So ni beli kat DIY marang. Mak buka tiang beres dulu. Tengah tu ambil ke cermin orang Belangor je. Bubur suigang lepek kau beres. Tapi bini kita boleh tak cermin macam ni? Ngamuk punya. Ni, so ni. Ada lapu pula. Cermin tu boleh berkata-kata. Itu hebat. Cermin boleh cakap. Tengok bini kita kan. Mulai sekarang cis kodeng dia kali. Lepas dia mandi, Haji, tengok hidup depan cermin, cis tengok cerita. Wak lolok tidur tengok ke celah bata gitu. Aku buat dah. Tengok. Dia pusing kat cermin, tunjuk belakang. Cermin kata, "Dak keduk mana?" Faham lagi? Dia pun pusing lek ni pula. Cermin kata, "Nampak dak gemuk mana?" Padahal macam adok. Dah. Tu cermin tu cakap. Dah. Baik. Balik kita pada soalan, dia ni ada masalah muka, jerawat, nak betul muka dia, dicabut bulu roma muka tu. Tidak haram. Kerana dalam bab merawat dia boleh. Dan Nabi suruh tadawau, berobatlah. Wala tatadawau bi haramin. Dan jangan berobat dengan cara yang haram. Okey? Bubuh benda-benda yang haram, masuk dengan macam-macam, macam-macam cecair dalam muka, betuk, botok dan sebagainya. Itu pinda muka, pembedahan plastik, implang dan sebagainya. Itu haram lah. Itu cara merawat yang haram. Faham lagi? Tapi kalau kita kerana masalah kulit, contoh, orang puang, kata ulama fiqh, haram cukur kepala, botok, sebab dia menyerupai lelaki. Faham lagi? Tapi kalau dia kelimomo, contoh, berat kelimomo dia, kritikal, dia nak berubat, caranya kena cukur dan letak obat. Maka dia cukur tu kerana apa? Nak menyerupai lelaki? Tak, kerana berubat harus. Dah. Soalan seterusnya. Saya keluar musafir lepas subuh pada hari Jumaat. Saya tidak sempat solat Jumaat, tetapi solat jamak Zuhur dan Asar. Boleh atau tidak? Dia gini, dia keluar selepas subuh, dia kena solat Jumaat. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab. Tetapi jika dia tidak boleh bertolak sebelum subuh, dia kena bertolak selepas subuh, kerana kenderaan itu tidak boleh, tidak ada pilihan. Maksudnya kenderaan orang. Contoh naik bas. Bas pukul 9 kan, belum subuh. Contoh naik kapal terbang flight pukul 9 pagi. Contoh naik tapi 11 pagi contoh. Tapi kalau kenderaan kita sendiri, kita ada pilihan. Kemudian lalu pula kenderaan itu pada laluan yang tidak ada Jumaat, maka gugur juga walaupun bertolak lepas subuh. Contoh dia naik flight pagi Jumaat ada, nak pergi umrah pasal petang karang daripada Kuala Lumpur ke Madinah. Faham lagi? Jadi bila dia terbang dari sini pukul 9 pagi sampai di sana pukul 10. Faham tak? Ada tak cepat solat Jumaat? Tak ada. Maka dia nak naik kapal terbang pula pukul 11. Nak terbang ke sana, maka tak boleh tak terjun belong mayang Jumaat? Tak ada, menyusahkan. Tidak kena mayang Jumaat. Faham lagi? Yang maksud kena mayang Jumaat ialah kita ada bebas pilihan memilih untuk berhenti dan laluan kita laluan Jumaat, dan kita sengaja keluar selepas subuh. Faham lagi? Apakah hukum ada orang marah baca tafsir Quran ikut speaker lepas solat subuh sebab ganggu baby nak tidur? Baik. Lepas subuh ada baca tafsir Quran ikut speaker lah. Dengar apa orang kampung ni. Ada rumah komplain dia terkuat sangat, anak dia nak tidur. Jawabnya kena ra'i jiran-jiran. Sebab dia tidak masuk syiar. Adapun syiar tak apa. Mana syiar? Azan. Azan syiar. Faham lagi? Adapun baca Quran sebelum azan, selepas azan, itu bid'ah yang diharuskan.
bid'atun jaizatun. Bid'ah yang harus, tidak salah. Bila tidak salah, biarlah ada kebaikan bersama. Faham? Kalau tutup langsung orang tak dengar, orang nak dengar tak dapat. Kalau kuat sangat mengganggu orang. Kaedah Islam la darara, jangan mengganggu orang. Perlahan sikit, raikan orang. Okey? Allah pun sayang kita. Saya nak tanya, wang zakat bagi kepada 8 kumpulan. Salah satu asnaf zakat fi sabilillah. Adakah pembiayaan pada sekolah tapi dana pilihan raya masuk dalam fi sabilillah? Dan jika boleh, banyak mana pembagian pencen ya, atau persen yang dibenarkan? Baik. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sabilillah ini yang berperang saja. Sekarang berperang di Syria. Orang umat Islam di Syria sedang berperang dengan tentera Rusia sekarang. Rusia sedang membantu rejim Assad Syiah yang membantai umat Islam. Oleh kerana kurang kelengkapan tentera, panggil Rusia bom umat Islam sekarang. Walaupun Rusia sedang berperang dengan Ukraine, hampir kalah dah Rusia. Okey, sudah 33,000 tenteranya terbunuh di Ukraine. Kata kebal sudah 3,500 buah hilang. Okey, masih lagi menyerang umat Islam, membunuh di Syria. Jadi yang menentang rejim Assad yang menggunakan Syria yang komunis tadi, mereka termasuk sabilillah. Contoh, okey, itu pendapat yang muktamad. Okey, di Palestin contohnya peperangan. Okey. Ada pun dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i, termasuk dalam mazhab Syafi'i satu pendapat yang lemah, membolehkan juga segala perkara untuk meninggikan syiar agama, termasuk madrasah, sekolah agama, guru-guru dan sebagainya. Apa saja tindakan untuk menaikkan syiar Islam dikiaskan sabilillah. Jadi kita bolehkah amal? Boleh amal. Bukan semua persen, sebahagian saja. Contoh, zakat kita ada RM5,000. Kita buatlah 3 asnaf contohnya. Fakir miskin, mu'allaf, sabilillah. Okey? Jangan semua sabilillah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Masa PKP baru ni, warga emas tak dibenar semayang jemaah sebab takut penyakit-penyakit. Tapi bila PKP habis, dia terus tak pergi semayang. Anak-anak tegur dah. Nak kata uzur boleh pula pergi mana-mana. Jawabnya, tanya molek pak ayah kita. Dia akan beri sebab-sebabnya. Faham lagi? Bila dia bagi sebab yang tidak munasabah, maka adinun nasihah, agama nasihat. Teruskan nasihat. Okey? Takkan nak katok ayah. Pada malam Jumaat ada masjid yang mengadakan kuliah maghrib dan ada masjid yang mengadakan bacaan Yasin serta tahlil. Ustaz, yang mana lebih utama untuk kita penuhi antara maghrib, isyak dan pada malam Jumaat? Hukum mengadakan majlis ilmu fardu kifayah. Faham lagi? Hukum hadir, tengok, jika kita tidak alim wajib hadir, fardu ain. Okey, ustaz datang tu fardu kifayah. Orang kampung pakat mari fardu ain. Okey, tak mari berdosalah. Okey? Baca Yasin, baca Quran, hukumnya sunat. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kerana Quran yang dibaca itu akan datang semula pada hari kiamat, dia tolong kita. Okey? Dan pada hari yang lain iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin. Maka kita boleh tak kuliah pada malam Jumaat? Boleh. Tidak wajib. Hukumnya harus berkuliah pada malam Jumaat. Boleh tak kita baca Yasin pada malam Jumaat? Boleh lah. Malam apa pun boleh. Faham lagi? Malam Jumaat, malam Rabu, malam Khamis sama dengan majlis ilmu. Gini, jika ditanya ada 2 masjid, mana satu saya nak pergi? Masjid ini baca Yasin, masjid ini majlis ilmu. Majlis ilmu lebih afdal. Faham lagi? Sebab Nabi masuk dalam satu masjid, ada 2 bulatan majlis. Satu tu yazkurunallah, mereka sedang berzikirkan Allah. Satu lagi yatluna kitab Allah. Satu lagi belajar hukum agama. Nabi kata kedua-duanya afdal. Yang lebih baik yang ini, kerana mengaji hukum agama. Okey? Tapi jangan marah orang baca Yasin. Dia tidak ada penceramah malam itu, dia buat baca Yasin. 1 huruf 10 pahala. Betul tak? Dah
Siapa baca Fatihah saja, dia dapat 1560 pahala. Kerana Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf dari Quran, satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu pahala ganda 10. Fatihah 156 huruf, bermakna 1560 pahala. Jika ada penceramah dijemput boleh datang pada malam Jumaat saja, maka kita batalkan baca Yasin. Isikan dengan ceramah. Malam yang tidak ada ceramah, maka kita penuhkan dengan baca Yasin. Faham lagi? Jadi tak ada benda pun yang kita rugi. Yang rugi baloh. Duduk baloh. Saya malu nak tanya ni, malu benda kok. Tapi tanya juga. Saya berjimak dengan suami, muslimat. Muslimat tak ada kerja lain, tanya. Sebelum masuk waktu subuh, bila subuh saya pun solat lah. Tiba-tiba ada sekeluar mani suami yang tertinggal dalam kemaluan. Adakah batal solat saya? Bagus. Inna Allah la yastahi min haq. Allah Ta'ala kalau benda-benda benar, tak malu. Jadi jangan malu, jangan marah. Okey? Dia melakukan hubungan suami dengan suaminya sebelum subuh. Sebelum subuh. Orang duduk terakhir tu dia buat kerja. Lepas tu mandilah. Bila mandi, semayang subuh. Alhamdulillah, pasangan bahagia. Tengah semayang, keluar mani suaminya tadi. Faham tak lagi? Batal tak semayang? Jawabnya, batal wudu. Kalau keluar mani awak, batal berlaku hadas besar. Faham? Keluar mani isteri, tengah semayang, hadas besar. Tapi tiba-tiba keluar mani suami, hadas kecil, batal wuduk saja. Faham tak lagi? Dah semayang kau ni? Saya jawab kali. Mayang batal tak? Batal dah. Faham? Kerana sudah berhadas. Nabi kata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima, mana tak sah semayang seorang kamu bila berhadas. Tak sah dah. Hatta yatawadda, sampai mengambil wuduk. Berhenti ambil wuduk mula. Okey? Wajib mandi? Dah wajib mandi. Sebab bukan keluar mani awak. Keluar mani awak hadas besar. Anta junuban. Faham? Ini tidak junub. Ini hadas kecil. Faham? Saya ada tegur ayah saya. Dia marah. Dia panggil saya anak durhaka. Saya tak sempat minta maaf dengan dia kerana dia sudah mati. Adakah saya dia anggap anak durhaka? Begini, kalau kamu buat benda yang memang menjadikan derhaka, maka kamu anak derhaka. Contoh dia pergi jerkah ayah dia. Faham lagi? Tinggikan suara, menyakitkan hati ayah dia. Awak buat benda tu, ayah awak kata anak derhaka ke tak kata, awak anak derhaka. Kerana Allah kata wala tanharhuma, jangan jerkah ibu bapakmu. Tapi dia tak buat, dia tegur ayah dia tak solat. Contoh, ayah dia tak solat, dia kata tak baik tak solat ayah, masuk neraka bila-bila. Anak neraka ni. Jawabnya tidak jadi anak neraka. Ayah tu yang anak neraka. Neraka ke siapa? Neraka pada Allah. Okey? Itu susah-susahlah. Walau bagaimanapun, doakan untuk kebaikannya selalu. Tiap lepas 5 waktu solat, doakannya. Faham? Walau jahat bagaimanapun mak ayah kita. Saya musafir dari Terengganu nak pergi Selangor nak ziarah keluarga. Dia keluarga ke nak tengok bola. Dalam tempoh 3 hari tu boleh tak saya solat jamak qasar? Tamam. Contoh Zuhur Asar jamak qasar. Maghrib Isya tamam. Mohon pencerahan. Terima kasih. Dia nak pergi selama 3 hari ke Selangor, boleh tak jamak qasar 3 hari? Dengar molek orang Pulau Kerengga. Tak usah pening-pening dah. Jika kita dari Pulau Kerengga nak pergi ke Selangor, bermakna kita sudah ada destinasi 85 km ke atas. Siapa yang destinasi tujuan nak pergi tu 85 km ke atas, dia dikira musafir. Okey, lepas daripada kampung Pulau Kerengga, kita masuk Mercang. Ni mungkin Pulau Kerengga, ni mungkin Mercang. Mercang itu kita bukan lagi orang sini. Sampai di Mercang, dalam perjalanan nak pergi Kuala Lumpur, kita sudah boleh jamak qasar. Nak biar nak khabar budak tanya nak khabar. Okey? Sebab dah sampai Cik Joh baru nak masuk highway. Contoh, faham lagi? Jadi keluar sini pukul 12.45 atau pukul 1 tengah hari.
Siapa mengecang, mukim lain dah. Orang bang zuhur, boleh jamak qasar. Kenapa? Kerana awak adalah musafir. Okey, selesai. Lalu balik pula dari Selangor nak balik ke sini, musafir, boleh jamak qasar. Soalannya di Selangor. Okey, di Selangor nak pergi di mana? Awak contoh saya. Tepat, nama tepat. Shah Alam, Selangor. Okey. Sampai di Shah Alam, tengok lama mana nak duduk. Ada tak niat nak duduk? Contoh nak niat duduk pagi. 3 hari. Okey. Haji Gani dia. Haji Ibrahim kita nak duduk 3 hari. Siapa yang nak musafir yang jauh, dia niat nak duduk 3 hari atau 2 hari atau 1 hari atau 1 minit je, maknanya tak lebih dari 3 hari. Sampai di Shah Alam, dia tetap bernama musafir yang singgah di Shah Alam. Bila nama masih musafir, boleh jamak qasar 3 hari tu. Ingat dah? Ingat. Tetapi jika Haji Ibrahim nak pergi 4 hari dan ke atas, 4 hari atau 5 atau seminggu atau setahun, 4 hari dan ke atas, sampai saja di Shah Alam, hilang nama musafir, nama pemukim Shah Alam, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Sebab apa? Tidak lagi musafir. Nama kita musafir ke mukim, tu kena faham dulu status kita. Kita berstatus mukim bila kita niat nak duduk 4 hari dan ke atas di situ. Kita masih bernama musafir, status musafir kalau kita nak duduk 3 hari atau kurang. Faham tak ya? Dah faham lagi, nampak bengong belakang muka. Gini, nak kira guana 3 hari dengan 4 hari tu gini. Hari ni hari apa? Ahad. Okey, nak pergi 3 hari. Ahad, Isnin, Selasa. Okey, bila nak balik? Rabu. Okey? Okey, ni buang je. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ahad hari ni bertolak, Rabu balik. Faham? Nak kira 3 atau 4 ni, hari pergi tak kira, hari balik tak kira. Jadi hari ni hari ni Ahad, tak kira. Hari Rabu balik, tak kira. Berapa hari tinggal? 2. Boleh musafir lagi tak? Musafir lagi. Siapa yang singgah 3 hari atau kurang, musafir lagi. Boleh jamak qasar. Ingat tak? Hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tak balik. Okey, hari pergi Ahad kira tak? Tak. Hari balik tak kira, tinggal berapa? Isnin, Selasa, Rabu. 3. Musafir ke tak? Musafir lagi. Boleh jamak qasar. Nak balik hari Jumaat. Hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat baru nak balik. Tambah jari se. Okey. Hari pergi Ahad kira tak? Tak. Hari balik Jumaat kira tak? Tinggal apa hari? 4 hari. Tak boleh dah jamak qasar. Tu cara kira dia. Faham tak? Angguk-angguk lah kat bahan nasi sepinggang tak ingat pula. Berterabur habis pula. Panggil ustaz lain pula, mesti ketangkuk lain pula. Faham? Pada gitu slow. Dengar sekali sampai mati ingat. Boleh? Insya-Allah. Soalan seterusnya. Sekarang ni ada berlaku pada pemimpin yang banyak tolong rakyat. Sebagai manusia berlaku juga rasuah dan penyelewengan. Untuk mendapat pencerahan perlu sebarkan keaibannya atau hanya menonjolkan kebaikannya saja. Bila kita tengok kawan kita termasuk pemimpin nak menuju ke arah yang salah, kita ni kena nasihat. Bila sampai dibicarakan di mahkamah, dijatuhkan hukum, nak dikenakan hukuman, kita doakan yang baik-baik untuk dia. Kita doakan yang baik-baik. Kerana yang dibicarakan di mahkamah dunia itu bukan semua orang salah. Ramai orang yang salah tidak dibicarakan. Termasuk kita semua malam ni. Tapi kita semua tak akan terlepas perbicaraan pada hari kiamat nanti. Betul tak? Cuma orang Islam ajar kita lah, jangan berseronok atas kesusahan orang lain. Yang salah tetap salah. Kalau dia memang salah benar,
memang dia salah betul, tetap salah lah. Dan kita doakan akan bersabar dan insaf menerima hukuman. Itu yang lebih baik. Nah, sebab kita ni gini beranak pinak. Kita seronok dengan kejatuhan orang, nanti kejatuhan anak cucu kita pula. Jadi kita sebagai orang beriman, yang salah itu tetap salah, kita kena tegur. Wajib cegah kemungkaran. Tak kena hak tak kena hukum tu ramai lagi yang rasuah dan sebagainya. Kita wajib tegur lagi. Faham? Sampai dah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, wallahu a'lam, kita ikut sekadar yang ada yang lahir ini saja. Kita tak mampu, kalau ada kita tahu kebenaran, beritahu pada pengawal bela dia. Nah, kita orang luar ni cuba nak tupang suka sajalah. Nah, mudah-mudahan ia memberi faedah kepada orang yang dikenakan hukuman dan memberi kebaikan bagi sekalian rakyat. Itu yang terbaik. Okey? Soalan seterusnya. Sembahyang atas kapal, imam lari kiblat dan kita baru mari. Adakah kita kena ikut kiblat atau ikut imam? Ikut kiblat lah. Nampak? Imam kena ikut kiblat. Kita masuk sini, Masjid Pulau Kengga, imam ngadak rumah tu. Pasal dia nak tengok leher janda. Faham lagi? Kita ikut dia ke ikut kiblat? Okey, ni kapal. Kapal orang Pulau Kengga. Nak pergi ke Pulau Tenggo. Dang. Kiblat mana? Kau belakang. Alu pergi, alu balik, tak ke depan lah kiblat. Okey? Ngadak ke depan. Okey. Tiba-tiba kapal pusing. Wajib kita hak duduk ngadak tak kena ni pusing adat kiblat semula. Faham? Dalil ketika umat Islam sedang salat berjemaah, turun wahyu ditukar semula kiblat dari Palestin Baitul Maqdis ke Mekah semula. Lalu bertepik sahabat Kaabah, tengah semayang semua berpusing. Batu ulama fiqh kata kalau tengah semayang kiblat lari, wajib berubah ikut kiblat, bukan ikut masjid. Kita tengah mayang ramai-ramai, Allahu Akbar, mayang zuhur, makmum pun takbir belaka. Ada budak-budak nano ramai pergi akak sejid pusing tak kena. Wajib tak pusing tak kena? Wajib. Jangan ikut budak-budak. Faham? Guna rana kita. Apakah hukum orang yang gunakan alat masjid, cah telefon, pinjam barang masjid dan atau balik dan sebagainya? Ambil dia letak dalam keranda, arak keliling kampung. Gini diwakafkan air itu untuk minum. Contoh, wakaf air minum diwak 1 tong untuk minum. Ni ulama fatwa. Kita pergi ambil wuduk haram. Apatah lagi bahan barang sejid. Wakaf untuk minum, dia pergi bahan, dia malas nak pergi kolah, dia ambil wuduk situ. Haram, berdosa. Faham? Dipanggil merampas harta orang ramai. Oh, jangan main. Ini banyak. Masuk dalam masjid, pak cocok. Apa salah ambil seribu abu datang masjid? Kita tanya orang TMB berapa sen? 25 sen je mengguna kalau cas telefon. Wah, seribu datang. Apa salahnya? Tak, contoh dah. Kafarah dia panggil. Dah buka kipas tidur nengok. 3 telefon cas. Faham? Jangan main. Barang wakaf jangan main. Dia buat kelapa orang je. Nak jimat lah terik rumah dia. Hak je ni berok sejik dia kau. Faham? Dia kata kalau berok di rumah derah penuh, kena bayar kutik. Ada kau. Haram. Tak boleh. Dia untuk musafir. Tu imam basuh harazat wayah sejik. Siapa nak arah tak berani. Tu bila basuh wayah suku. Air baik sugar. Faham lagi? Tok siap buat balik pinggang aku 15 hotel rumah. Benda hari banyak Sudu macam-macam ada rumah dia. Tak, semuanya haram belaka. Kalau hak wakaf. Walaupun pengurusi tu lama dah jadi pengurusi. Sejak zaman Hang Lipo lagi. 600 tahun. Dah mati-mati pak ni. Tak ada, tetap haram. Faham lagi? Nikah, ambil kapek sejik, buat lapik anak dia nikah rumah. Kau sedap gamuk. Pasal apa? Tak ngaji agama tu.
Orang duk ngajar wawai main TikTok. 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 TikTok, TikTok, TikTok. Ha lagi. Pada gitu Faham bodoh. Bukan marah TikTok, tak marah. Faham lagi? Mana orang ngajar tak gitu dengar. Haram. Fatwa Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Dalam kitab Mughni sebut. Kitab Syekh Hasiah Jamal sebut. Kapek masjid, ambil buat balik nikah anak rumah. Haram. Kalau nak duduk tak kapek, ambil anak boh dalam masjid. Tak boleh pinjam kapek. Melainkan kata ulama, kapek itu diwakafkan untuk disewakan kepada penggunaan luar masjid. Nampak? Remaja laki-laki pakai rambut palsu sebab malu rambut kena gunting pendek. Tak boleh. Rambut palsu ni untuk orang yang darurah. Kau tengok kepala dia orang lagi habis. Baru boleh pakai rambut palsu. Orang puang rambut dia botok. Faham tak lagi? Kepala botok. Kena nyakit lah. Jadi malam tu nak nikah. Ngating. Jadi dia beli rambut palsu kat DIY, pakai dulu. Takut tu lelaki dia serung tengok. Faham? Dah. Kalau tak boleh pakai rambut palsu, hanya ketuk lelaki masuk dalam bilik pengantin, terkejut kat tikar. Babau lagi. Faham lagi? Tengok kejut, tengok bini kepala botok. Kata apa lagi bang malam pengantin? Bukan bini hamba dah dia. Goalkeeper JDT. Nampak tak? Kepala botok gitu. Jadi kopang dimaafkan. Pakai rambut palsu. Faham? Untuk menarik perhatian suami. Dan orang lelaki rambut pendek dah. Sabar kat gitu tumbuh lah. Mana boleh pakai rambut palsu gitu? Faham? Kawan saya jual pay kuda. Kalau hak udah-udah kawan saya semua. Kalau hak molek dia. Gitu semua. Patut dia dah jual ni. Saya pergi jalan rumah dia, hidang makanan, bolehkah saya makan? Haram ke halal? Orang yang pendapatan dia banyak yang haram, haram makan. Orang yang banyak yang halal, harus makan. Orang yang syubhah, halal ke haram, tak payah makan. Hang lagi. Orang yang memang jelas halal, molek kita makan. Gaji benda kerja cikgu, guru besar, kalau pula kengga, memang boleh makan kalau dia panggil kenduri aku semua. Dah ni, hak ni cikgu juga, tapi ada ke main nombor ekor. Tu jadi sebab. Dah. Jadi kalau jual pay kuda ada dua, satu halal, iaitu untuk kuda-kuda berlumba. Memang kuda benar makan. Kuda kan di kolibar tu, kesturiang tu, dia ada makan pay pagi-pagi, vitamin. Tu pay kuda kau. Tu boleh tu. Tapi hak budak-budak duk isyak kan. Buah atas sudu bakar ke bawah, tarik dengan jara berak bahan atas tekak. Faham lagi? Itu hukumnya minum arak. Faham? Kalau mati tidak semayang ramai-ramai. Kenapa? Fasik. Hukum sama dengan minum arak pay kuda tu. Mati sesak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap pil yang memabukkan, mengkhayal, sama macam kedara arak minum arak. Sama hukumnya arak, maka hukumnya haram. Al-haram yajuru ila nar. Haram mengheret kamu ke dalam api neraka. Bahaya dadah banyak kat ni. Dulu dadah nampak duk pinggir jalan Tanjung Batar Baru semua. Ni tak nampak. Tapi makin banyak. Pay kuda, pay beruk, pay kura. Mah orang pakai kena zakat atau tidak? Berlaku khilaf di kalangan ulama kena zakat atau tidak. Jika pakai itu banyak, maka menurut setengah pendapat kena zakat. Batu kau perempuan harus pakai emas sebagai perhiasan, tapi haram berlebih-lebihan. Kena ingat. Memang boleh pakai emas, tapi jangan pakai banyak. Ada seorang perempuan tua dah, dia kaya lah. Dia belawang, set-set dia buat emas banyak. Dia buat sekilo. Tukang emas kata jangan buat sekilo banyak sangat. Buat 600 biasa awak, 600 rang, 650 sekilo. Dia nak kau. 3 bulan tak akal, sakit tekok. Nak puang tau. Yang tak ada. Tegur dia apa kau. Jadi sakit tekok dah sekilo. Berat pada atas rezek. 3 atas rezek sakit tekok. Dah kembali dah nak gana ke puang kau dah. Bodoh tak mau dia. Bukan hak ada ni lah hak tak mari.
Jadi kalau banyak sangat khuyalah, merosakkan pandangan, menyakitkan hati orang susah dan sebagainya. Bila haram kena zakat. Kaedah kadar zakat itu berubah-ubah mengikut negeri. Kelantan lain, Terengganu lain, Pahang lain, Johor lain. Boleh Google tengok. Okey. Soalan seterusnya. Kalau kita pakai tidak berlebih-lebihan, tidak kena zakat lah maksudnya. Saya musafir contoh Terengganu lagi Johor, bila masuk waktu solat mana afdal? Saya salat jamak takdim atau jamak takhir? Jawabnya mana yang lebih mudah? Kerana dua-dua itu diberi pilihan. Kita rasa boleh berhenti awal, kita solat awal-awal sudah jamak takdim. Tapi kalau kita rasa masih jauh daripada masjid, masih dalam hutang, nanti masuk asar baru kita dapat masuk waktu asar, maka kita niat jamak takhir. Faham? Jadi tengoklah, kita fikir-fikir boleh belaka dua-dua tu. Ibu bapa tahu anaknya penagih dadah, kerana Islam mengajar untuk menolong anak tersebut. Apa yang disediakan oleh pemerintah? Kebanyakan yang baik-baik. Nak pergi report dulu dengan rawatan pencegahan dadah. Dia bukan mesti tangkap dan sebagainya. Dia akan suggest kita apa yang terbaik untuk anak kita. Faham tak lagi? Sama ada kaunseling dan sebagainya, ataupun mengambil ubat dan sebagainya. Tak usah bimbang. Dan jangan berhenti berdoa. Dan mak paling berkesan bila memanggil anak itu dengan panggilan yang baik. Anak dia ngisap dadah 10 tahun dah, panggil dengan panggilan yang baik. Kerana panggilan itu menjadi doa. Faham lagi? Ni anak tu isap dadah dah, dia panggil datang beruk pula. Faham lagi? Kau berat budak tu. Selepas PKP, anak muda ramai yang tak datang masjid, jemaat. Adakah ibu bapa masih bertanggungjawab? Ya. Tetap kita mendoakan dan menyuruh. Kerana inna din nasihat macam tadi. Agama kita saling menasihati semua. Jangan berhenti. Syurga bukan untuk 2-3 orang kita masuk. Untuk semua orang. Faham? Lepas tu Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku masuk surga. Soalan seterusnya. Bolehkah kita makan sembelihan orang yang tak semayang dan puasa? Jawabnya boleh. Yang tak boleh makan sembelihan orang kafir. Faham? Orang kafir tak boleh. Walaupun dia orang Melayu tak boleh makan. Dia kata orang ni, dia orang Melayu, dia kata orang semayang tunggang-tunggik tu surah tu bodoh belaka tu. Nak mana wajib semayang lagu tu? Semayang ni dalam hati je. Dia kafir. Itu kalau sembelih tak boleh makan. Nampak? Dia kata tak haram-haram judi ni. Bawa belaka tak haram, judi ni tak haram. Tu kafir tu. Hati-hati tu. Tapi kalau sekadar rakyat biasa ni hak malas semayang, dia panggil mukmin asi, orang fasik. Orang fasik sah sembelihannya kalau pandai. Itu juga yang tak puasa, fasik, berdosalah dia, tapi dia masih iman, masih mukmin. Soalan seterusnya. Macam mana nak hilangkan penyakit was-was? Was-was ini banyak. Kat mana mu was-was? Was-was masa niat, contoh. Faham? Was-was masa mandi. Kalau masa mandi junub, nak kita talapuh biar kuat. Masa nak mandi tu, nak start tu, nak kata niat itu lapar dengan kuat. Saja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Atau tak kalau dalam jambang, saja aku mengangkat hadah yang besar. Faham? Sambil niat, sambil jiru. Okey? Kerana benda tu lalu dalam hati. Lepas tu, mari syaitan kata, kak ni niat tak betul, jangan layang. Bila mu layang, mu tak berbaik dari was-was. Faham lagi? Dan syaratnya gonyoh. Jangan gonyoh lama jadi was-was. Gonyoh air atas kepala dulu, gonyoh sekali. Siapa kat muka pula gonyoh sekali. Siapa kat telinga gonyoh sekali. Semua buat sekali belaka. Faham? Habis sampai ke kaki, syaitan kata punggung tak kena lagi tu. Kita kata tuk mu. Dia pun lagi. Faham? Ni tak dia kata punggung tak kena. Punggung gonyoh. Habis tekak tak kena sikit gitu. Tekak pula. Lah tu imam tayar akhir. Dia dak padang situ. Nampak? Ada kan 3 jam mandi junub. Mandi junub masuk dalam bilik air pukul 3:30 pagi. 6:30 lebih. Duduk seorang tak apa lah. Kena duduk rumah tok tua. Faham? Tok tua tu beg kau nanya awal dah ada dah kat dalam. Tok tua junub kau. Faham lagi? Yang salah kau mana?
Jeng orang. Tengok. Batu katanya ulama, mu kata usolli. Diri nak sembahyang maghrib. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, kata kuat gitu. Allahu akbar. Kalau tak boleh niat dalam takbir waswah, niat sebelum takbir sah. Untuk orang darurah waswah. Faham lagi? Kerana apa? Dalam 4 mazhab, 2 mazhab niat dalam takbir, 2 lagi mazhab niat sebelum takbir. Bagi kita mazhab Syafi'i wajib niat dalam takbir, tapi bila waswah niat sebelum takbir masa di. Bang, masa mana? Masa kata aku sembahyang fardu maghrib, kata kuat. Dalam hati pun ada dah. Maka kata Allahu akbar, tak payah niat dah. Faham? Kita sapa kat Fatihah, dia pun mari setan. Syekh, mu niat garik ke isa? Kita jawab aku niat haji. Dia kita dengar niat haji, lari berapa setan. Dia kata aku dak je dengar bengong mayang garik niat haji. Dia pun dak layan dah kita. Faham tak ke? Ni dak mu betul dak niat Allah semula. Allah semula. Orang tayak awal hidup kolah, habis basuh habis lah baju. Kaki macam kaki itik kembang, bang di air. Tak? Bodoh ke cerdik? Bodoh. Orang kafir ada nyembah berhala waswah. Ada? Molek selalu ayah. Ada? Ya, ada gitu. Ada. Kita nak pergi duan ni. Macam nak tubik roh. Buat itu tenjak-enjak, tak tekok biar nyung-nyung. Masih sudah berpisah, duduk serumah boleh, tapi bukan sebilik lah. Ada orang yang lain sebagai peneman, duduk dalam satu rumah boleh. Faham? Dan itu lebih baik kerana mudah berbaik semula. Nampak? Dia masih berstatus isteri, tapi tak boleh dijimah. Okey? Isteri nak keluar rumah kena minta izin, kerana dia masih bergelar isteri. Faham? Bila bergelar janda, habis iddah. Daripada I kepada J. Bila J, janda. Barulah balik rumahmu. Faham? Sebab kita akan mudah kasihan dan mudah berbaik semula. Kalau cerai, pung, ditendang lari, batal balik. Duduk pula kengga, jatuh balik tang. Apa benda ni wakatapen? Payah nak baik mudah. Puang bini balik wakatapen. Nak? Mak dia aku kata dah, datang beruk tu. Dia, kau molek ke kau duduk? Tu mak dara tak mari lagi, duduk kalau berang. Pak kembar katung mak. Mak long. Mari tu jeng taring panjang serta. Dah, tu jeng kalau masuk tu. Dah. Pada mak aku kata dah, lakimu tu rasa jahat datang tu. Tapi kalau serumah tu ada pemilik lain-lain, dia ada rasa kasihan. Laki pergi kucai, bini kita wadang ke. Nak ubur gula, buat je motor. Faham lagi? Nak? Siang pun tak tengok. Nak? Hari kedua, bini tolong kucai. Lagu tu. Soalan seterusnya. Dulu kita suka ketek barang orang. Dia ni tua dah. Nak buat gana, kena pulang balik dah. Lah, hak orang. Dulu masa sekolah, dia curi barang orang. Kan? Keting. Curi nasi lemak keting 3 kukuh. Sebukuh sama, sia setengah. Ni wajib dia pergi cari balik tuang keting tu dan bayar. Kalau tuang keting tu meninggal dah, wajib diserah pada waris. Tak beri berdosa. Taubat tak terima. Tak sah. Kena hantar balik. Faham lagi? Tu nasi lemak 3 buku, hak bahan balok tahu Nah, ejah projek, mu bayang. Hak le 20 tahun rasuah, mu bayang. Nasi lemak orang. Curi telur kena hantar balik. Taubat Mekah tak lepas. Biasa curi telur ni di mana? Kenduri. Orang pergi makan kenduri kan ubi telur. Sini ubi telur ke ubi benda? Ubi telur tak nak balik tak? Ubi telur. Perempuan curi nasi. Bini curi nasi, laki curi telur. Bini nak balik dah dalam rumah kan. Cik Ani ambil balik dulu lah, takut anak balik kalau. Ya, terima kasihlah. Cik Ani,
cik mana ketung pun tubik daripada rumah pergi kat kawah cuba kau nasi dengan lauk haram hukumnya. Tuan rumah tak izin. Nampak lagi? Curi lauk orang. Hukumnya dosa besar. Jangan main makan haram. Ada tak kawak gitu? Faham lagi? Curi tu. Pakai lawa dengan tudung bawah pakai. Curi. Mulut gicu. Tapi curi. Faham? Dah kalau nak curi, saya pakai gicu. Pakai tak lembu pun muka. Orang tu buh lah. Buah nasi, buah daging, buah acok. Tubuh dalam tudung balik. Makan nasi curi. Dia kena minta izin ke tuan mak. Hamba tak nak ramun bewah hari ni. Jemaah anak-anak hamba balik hari nak makan. Tak ada nasi di rumah. Nak minta lah nasi sebuku. Boleh 3 orang makan. Lauk sikit. Faham? Cik ni kata Allah mu ketung kawan aku dari kecil. Ambil belaka skema. Kita pun alo panggil bank mari ambil aku kawan-kawan. Hukumnya halal. Pasal tuan Allah kata ambil skema. Tu bagus betul. Faham? Itulah bini curi nasi. Laki curi telur. Dia duduk makan, dia tengok bila ada orang nak balik, tuan rumah beri telur. Faham? Oh, sini letak telur. Dia pergi ambil suti, bola kocek. Ambil awal. Faham? Kek gi nak balik. Boleh tak suti lagi? Boleh tak? Boleh. Hak halal. Hak haram suti telur ambil awal. Hak halal boleh pula suti lagi. Melenggang balik pak uti telur. Nah. Faham tak? Di tengah ni wajib kena cari semula tuang dan bayar balik. Tidak, tak terima taubat. Pasal harta orang. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil harta orang cara tak betul. Faham? Nak beli telur banyak, kedai rebus, makan musakau dia tu. Tak? Dah kena telefon lah. Telefon selalu. Haji Ibrahim Pedia ni Haji Mak Rumuda. Kau ni nak kampung minta maaf banyak lah. Ambil telur suti baru ni. Rumahmu kena rugi baru ni. Jadi tak kata kena ganti lah. Betul tak? Dia bayang kata Allah kawan dari kecek dengan mu 3 ya. Nah. Bayar lah 3 ya. Haji Ibrahim pun pada kuknya. Pagi tu kira kau. Kan Haji Ibrahim ni lah. Nah. Bila masa paling afdal urus pesaka si mati selepas kita menguruskan kematian. Sesar kematian afdal sesar kita. Bukan suruh wajib sesar selalu. Contohnya sesar tanang hari ni, esok uruskan harta. Itu yang afdal, bukan wajib. Nah, biasa orang tak urus lalu esok, bulan depan, sebulan dah. Tak ada masalah. Cuma dah mu tanya mana yang afdal. Tak, segeralah. Kayak gitu. Darah tahi cicak. Darah tahi cicak, air kecing kucing. Batal tak wudu kalau kena? Tak batal. Mu minum lagi tak batal. Faham? Dia minum air kecing, tak batal wudu. Dia dengar baik-baik. Yang batal wudu 4 perkara. Waktu usah tanya lah. Pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, hilang akal sebab tertidur ataupun pesang. Faham? Yang ketiga, sentuh perempuan yang sah nikah. Besar sama besar, berlapik. Tak ada berlapik, kulit dengan kulit. Yang keempat, sentuh kemaluan. Angry bird dengan karipak. Dan dubur. Hal lain tak usah tanya. Tak batal. Faham? Jadi mu ni sentuh tak cicak. Ada tak sebut dalam pak? Tak batal. Tai kuda pun tak batal. Faham? Tapi boleh semayang? Tak boleh. Kerana dia najis. Wajib basuh. At-taharah miftahus salah. Basuh dulu bersih. Baru jadi terbuka semayang. Soalan seterusnya. Bolehkah pakai duit masjid beri sagu hati kepada AJK yang bekerja? Baik. Ulama-ulama memberi fatwa di antara penggunaan sumbangan tabung kebajikan masjid untuk masjid digunakan untuk membayar apa saja kerja yang maslahatnya untuk kebaikan masjid. Jadi kalau yang tak nak detail, puas hati hitam putih,
Balik Google, type kegunaan wang sumbangan masjid, Majlis Fatwa Kebangsaan, dia akan keluar. Okey? Soalan seterusnya, apa hukum simpan janggut jika saya tak mau simpan? Boleh ke Ustaz? Dia nak tak mau simpan janggut. Dalam bab janggut, jumhur ulama wajib simpan janggut, melainkan mazhab Syafi'i sunat simpan janggut. Faham lagi ya? Mazhab lain keras sikit. Macam main catur kau. 3 mazhab haram main catur. Mazhab Syafi'i tak haram, makruh. Okey? Dalam mazhab Syafi'i makruh cukur janggut, cukur, faham? Dalam mazhab lain haram. Okey? Soalan seterusnya, boleh ke pakai inai ketika laki-laki pakai inai ketika berkahwin? Boleh, pada rambut dan janggutnya. Pada tangan tak boleh. Kerana menghias tangan dengan warna merah ini untuk perempuan. Dilarang laki-laki ikut perempuan. Faham lagi? Kita pelik lah ni. Laki pula berina. Bapa berina? Sekali seumur hidup. Dah apa dah kaju gaun. Pakai beras. Pakai baju gaun ada ekor. Tok siap pegang ekor belakang. Kali seumur hidup kan, apa salahnya? Dah habis benda kita. Tak boleh. Tahmirul asabi' yajuzul nisa wala li rijal. Merahkan jari-jari ini dengan inai umpamanya hanya diharuskan bagi kaum wanita, tidak bagi kaum laki-laki. Dulu ada tak orang lelaki berina? Jawab Jibril. Tak ada. Orang puang. Faham lagi? Puang pula dulu tahun 80-an, inainya ni seruah jari je. 80-an, 90-an 3 ruas. Tahun 2000 milenium tapak tangan. 2010 ni sampai sini ya. Betul tak 2010 ke atas. 2030 tiok ni. Dalam tiok ni ada tulis lagi adudu. Faham? Betul tak? 80-an batal sembahyang lepas akad nikah, pengantin akan masuk dalam bilik ke puang, bini dia salang, tubik, orang tak nampak. Betul tak? 90-an pala puang tubik. Punggung dalam bilik, pala junga kok lasik. Salang ni lelaki. Faham? 2000 cium pipi. Batal sembahyang. 2010 cium dahi. Baru ni 2017 berlaku cium mulut. Tok Iman neleh dia. Faham? Berat nandang dah. Kau paruk. 2030 jimak terus depan Tok Kodi. Pasal apa? Pasal kau halak, kau hanyut. Kau halak, kau hanyut. Betul tak? Batal sembahyang bukan wajib. Dok mesti cium kita, bukan kita kau putih. Ngatin cium lah bilik lah pada. Depan orang cium apa? Nak batal sembahyang, ketuk boleh? Batal sembahyang, ketuk. Tak ada masalah. Orang pun suka. Sekarang istiadat membatalkan oleh sembahyang. Okey, pengantin laki-laki mula dulu. Okey, perlu pengantin perempuan pula. Habis batal tak sembahyang? Batal. Ni dok siapa tiung pipi, tiung hidung, tiung mulut. Macam orang bodoh. Faham? Soalan seterusnya, duit sedekah yang orang ramai untuk si mati, boleh tak kita gunakan untuk bayar hutang si mati? Dia belum mati, orang beri duit, milik dia. Dia mati dah, orang beri duit, milik tuan rumah, bini dia, orang duduk rumah dia. Jadi minta bincang molek. Dia sakit, orang mari jaga, biti. Faham lagi? Makan duit dia. Bila mati, faraid. Lepas dia mati dah, orang mari beri duit, bukan milik dia lagi dah. Milik isi rumah. Untuk meringankan beban anak isteri yang ditinggalkan. Jadi membincanglah buat bayar si mati lebih baik. Kerana kalau tak bayar hutang dia, nyanya ke dia. Soalan seterusnya, sikit lagi dah. Soalan terakhir senang. Baki-baki ni tak lain lah pula jawab. 3 tahun lepas saya sunat maghrib dekat dengan nak beri salam, saya terkentut. Habis hilang air semayang.
pergi ambil air semayang, imam pun semayang fardu. Jadi siapa pun semayang ni maaf sama imam, kerana nak pahala lebih setelah selesai, saya qada semula lah semayang sunat tadi. Jadi ke? Oh, dia tak dang semayang sunat, dia kena ketuk, batal wuduk, dia ambil wuduk. Jadi dia naik, imam semayang fardu dah. Faham? Dia pun semayang fardu. Lepas semayang fardu, dia qada semayang sunat. Hukumnya boleh. Okey? Boleh. Kita nak pergi semayang sunat subuh dulu. Siapa di atas masjid, wah kamat Allah, Allahu Akbar. Tak dang lah. Faham? Maka kita semayang fardu subuh. Habis semayang subuh, kita bangun semayang sunat subuh. Boleh. Nampak? Kalau ada orang kata tak boleh, jolok hidung dia. Kerana Nabi SAW satu hari tak dang semayang sunat zuhur. Faham? Tak dang, sibuk. Dan Nabi qada selepas semayang fardu asar. Lepas semayang asar, Nabi bangun semayang sunat zuhur, qada. Faham tak lagi? Habis dah. Siapa nak tanya soalan lisan? Dia nak tutup dah. Kita berhenti ke 10. Saya tanya, kalau orang dari resi boleh puasa, batal puasa. Orang apa? Dari resi orang pinggang. Tak batal. Tak batal. Tak batal. Dah? Boleh puasa. Lagi soalan? Ya. Dia pesang. Dia tidur. Petang. Dia wajib semayang isyak dan wajib qada maghrib, bukan jamak. Okey? Labis. Nak tanya lagi. Suami buat apa? Suami buat jahat kepada isteri. Suami itu derhaka pada Allah, bukan derhaka pada isteri. Derhaka pada Allah. Allah suruh buat baik kepada isteri. Isteri kita kurang pada kita, kita cerdik pada dia. Apa kita buat sakit ke dia? Isteri kita banyak beleber, kita banyak siapa? Itu betul. Kita banyak beleber pada bini, jadi kita pula jadi orang puang. Kena ingat dah, kita kahwin dengan orang perempuan tulang yang bengkok. Kita orang betul. Jangan kita bengkok beh dia. Kita kena banyak sabar. Dia beleber, kena orang puang mulut gitu. Ada orang dia bila bini banyak belebernya, ketapornya terajak. Tak nak orang minta molek-molek. Jangan awak uduh ke bini kita. Faham tak lagi? Kerana dia bawah bimbingan kita. Lagi soalan? Ada tak? Ya, adik. Allah ada badan tak? Allah tidak sama dengan makhluk. Okey? Bagus budak ni. Lagi soalan? Ya. Jawab salam. Tak boleh, kena jawab berlapas. Assalamualaikum bisnya. Jawablah salam. Faham tak? Jawab dalam hati. Okey? Jadi benda yang wajib berlapas, wajib berlapas. Okey? Tak boleh dalam hati. Nampak? Mesti berlapas. Dalam kitab Syarah Futuhat, Syarah Azkar, wajib jawab salam itu berlapas. Dan jika dijawab dengan pada tempat yang bising, sekira-kira jika diam kebisingan, sudah didengar suara, sudah memadai. Menunjukkan wajib berlapas. Faham? Lagi soalan? Kita tunggu saya XL. Badan besar. Macam kalau jamu tadi, kalau lebih katakan 5 hari, macam tadi contohnya untuk
Ha. Hari ke-4, hari ke-5 contoh tambah 2 hari lagi. Ha. Duduk Kelang, tambah lagi 2 hari. Kita jalan-jalan. Okey. Daripada Kuala Lumpur ke Kelang. Contoh tadi daripada sini ke nak ke Shah Alam. Sini ke okey, Shah Alam ke Kelang. Shah Alam itu kita musafir atau mukim? Shah Alam 3 hari. Tak, musafir atau mukim? Shah Alam musafir. Kalau musafir ke tempat itu dah masih musafir. Dia tak boleh kita daripada Shah Alam bernama mukim. Pergi ke tempat yang dekat, belum musafir. Boleh lah. Boleh kerana musafir. Tapi jangan syarat lebih 3 hari juga. Tak. Kita nak tahu di Shah Alam itu mukim dah ke atau masih musafir. Kalau kita sudah mukim, kita pergi ke Kelang kan dekat. Sampai dah 85. Tak sampai, masih belum musafir. Tapi kalau di Shah Alam awak masih musafir lah. Nampak tak? Mai sini. Ambil baju. Pasal dia saiz dia betul. Mai. Orang Perak ni. Sama-sama Terengganu, orang Terengganu duduk di Teluk Intan, Teluk Insan. Sama ya. Alhamdulillah. JPJ Teluk Intan. Lagi ada lagi soalan? Ada kirim. Okey. Saya dengar ceramah ustaz bagi tahu kena puasa 2 bulan jika sebabkan seorang meninggal. Contoh macam saya ustaz, masa muda dulu kami orang pergi mandi di Lombok dan seorang telah lemah dan meninggal. Macam mana saya kena puasa 2 bulan juga ke? Minta tolong sangat ustaz, boleh perjelaskan ini sebab dah lama jadi tanda tanya dalam hati saya nak kena buat atau tidak. Terima kasih. Baik. Dia kata ada orang khabar kalau kita sebabkan kematian orang lain kena puasa 2 bulan. Begini, memang benda itu ada dalam kitab-kitab tentang qadha, tentang hukum qadhi, tentang hukum kehakiman jenayah. Cuma kita dibicarakan. Sebab di dalam masalah membunuh, ada membunuh yang sengaja, ada yang diserupakan dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Faham tak? Jadi ada hukuman qisas, bunuh balas mati, balas mati. Ada yang kena diat dengan sebab tidak kesengajaan, ada dengan sebab dengan berpuasa. Jadi awak akan dibicarakan, adakah awak memang sebab punca kematian orang yang lemas itu? Kemudian hakim akan mengeluarkan perintah. Jadi hak atas rakyat kena 2 bulan itu umum. Ada yang kena, ada yang tak kena. Okey? Kita tak tahu, sama macam masalah ada ustaz kata nikah di Thailand tidak sah. Betul lah. Tapi secara umum, faham? Yang sebenarnya jika nak tahu jawapan yang tepat, hendaklah pasangan itu mendaftarkan nikah mereka di Malaysia supaya mahkamah syariah sini mengetahui sah atau tidak pernikahannya di Thailand. Faham? Boleh jadi sah, boleh jadi tidak sah. Faham? Jadi boleh jadi awak dikenakan puasa 2 bulan berturut-turut dalam bab menyebabkan kematian ini, dan kadang-kadang tidak. Yang mengesahkan kena atau tidak perbicaraan mahkamah. Soalan terakhir. Ya. Budak-budak kecil ada nak tanya? Selesai sembahyang maghrib, makmum kata imam nak cukup serakaat. Jadi ada sebahagian makmum kata memang nak cukup, ada sebahagian kata cukup. Jadi imam itu sah nak cukup, dia sembahyang semula. Imam Sembahyang semula itu makmum kata imam yakin tak cukup? imam jadi was-was. Jadi apa hukum tak boleh ikut imam kata cukup dah. Tapi imam sembahyang semula, sama dengan hak kata tak cukup. Siapa yang sudah yakin bahasanya imam itu sudah 3 rakaat betul, maka tidak perlu ulang lagi. Siapa yang ragu mengikut keraguan imam, maka dia ikut imam. Sebab imam bila dia yakin dia sudah 3 rakaat, maka tidak perlu ganti. Tapi oleh kerana sebahagian makmum pula kata tak cukup, dia pun jadi golok pula dah. Faham tak lagi? Bermaksudnya dia sendiri tidak yakin. Maka Nabi kata fal yabni ala ma istaiqan. Kalau kamu tidak yakin, datang keraguan, ambil hak mana yang yakin. Maknanya tidak cukup. Cukup dengan tak cukup mana dulu? Tak cukup dulu. Cukup tu kemudian. Faham? Ambil belah tak cukup, maka kena semayang semula kalau sudah lama perceraiannya. Soalan terakhir.
Dia. Ha, jangan takut. Bagus kau pula kengga berhari tanya. Ha. Opuang tak ada? Ha, ada opuang nak tak? Goreng ketang nak muri kerah kulit. Ni apa kerah ketung ketang. Nah, ha. 89 km. Sini ke Kedah. Okey. Boleh jamak ah. Hari-hari boleh jamak. Tak afdal. Afdal sembahyang macam biasa. Kata Imam Syafi'i, kalau kita 3 marhalah ke atas, afdal jamak. Kurang 3 marhalah, afdal tidak jamak. Tapi perbuatan itu harus. Okey? Lagi soalan. Ya. Ha? Balik kampung. Kalau kita bukan lagi tempat tinggal kita, cuma tempat tinggal saudara mara kita. Tengok atas 3 hari dengan 4 hari tadi. Okey? Tapi kalau kita ada 2 tempat tinggal, Pulau Kengga pun duduk, Kota Sarang Semut pun duduk. Dia jenis berhari serangga. Nah, 2 tempat tinggal. Dua-dua tak ada jamak. Okey? Lagi soalan. Contoh kita musafir 3 hari sebab ziarah rumah sakit. Tiba-tiba rumah sakit Kuala Nak, jadi kita tambah lebih 3 hari. Jadi hari tempat 5 tu status musafir juga ataupun lain? Jika kita mengambil keputusan untuk menetapkan jadi tambah 4 hari, hilang nama musafir. Tapi kalau kita tidak pasti bilakah boleh selesai, maka dimaafkan boleh jamak qasar sampai hari ke-18 sahaja. Hari ke-19 tak boleh lagi jamak qasar. Lagi soalan. Tiba-tiba pukul 12 lah ni. Nak pergi tengok bola boleh jamak qasar ke tak? Ha? Kombai motor jalan-jalan daripada Pulau Kerengga nak pergi ke Krabi. Tahu tak Krabi? Di Thailand contoh. Kombai motor nak ramai makan angin. Pokoknya harus jamak qasar. Yang tak boleh jamak qasar niat nak buat dosa. Kerana jamak qasar itu rukhsah. Kalau benda dosa tak boleh. Kaedah kita ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dibenarkan pada perkara dosa, perkara maksiat. Nak pergi ke Kuala Lumpur sebuah bas sebagai pengundi hatu. Tak boleh Pasal nak pergi tipu orang. Faham? Nak pergi ke Johor Bahru nak pecah rumah. Tak boleh. Nak buat benda haram. Faham? Tapi kalau kita nak pergi Kelah boleh. Kita niat nak orang Pulau Kengga. JPKK kutik ngetuk imam, ngetuk Bilal, ngetuk Siok, dengan ahli masjid, ahli surah dan sebagainya. Tak, pergi Pulau Redang untuk berehat. Harus jamak qasar kalau 85 km. Walaupun sampai di Pulau Redang dia nampak cicok. Cicok punggung merah. Faham lagi? Orang putih Pulau Redang bukan pakai kana dia no. Tidur pinggir patang. Tali kopi aja celah punggung. G-string. Tahan. Tok Siok jatuh atas pasir gigi, berpuk jatuh gigi. Faham? Tu kejutlah. Gini rupanya. Boleh jamak qasar. Pasal bukan tujuan dia nak pergi tengok datang tu. Dia nak pergi berehat. Rupanya ada maksiat di sana. Faham lagi? Lagi soalan. Tengok bola. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Faham lagi? Bila tak boleh tu? Kerana masalah aurat katanya. Okey? Maka yang sebaiknya kita tinggalkan jamak. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau meragukan kita, maka ambil yang tak meragukanlah, tidak jamak. Faham lagi? Dan lagi soalan. Kalau orang kerja construction, contoh bos bukan Islam, tiba-tiba satu projek tu kena buat ledger atau kuih. Tak boleh. Tak boleh libat diri. Walaupun kena berhenti kerja, wajib. Libat tangan kita buat kuil, buat berhala, awak akan dapat dosa sebanyak mana berhala itu disembah nanti. La ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Haram taat pada manusia jika derhaka pada Allah. Ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong dalam bab dosa. Okey? Ni bumi ni milik umat Islam. Orang bukan Islam datang menumpang duduk. Faham lagi?
Tuan rumah buat cara tuan rumah. Lagi soalan. Ustaz, kalau kita pinjam barang orang tau. Okey. Kita pinjam. Nak pulangkan dia tau. Kita pinjam barang orang. Lepas tu bawa dengan pindah dengan barang-barang. Molek perangai. Gitu sama kalau barang orang. Barang kita kau tak bawa. Jadi wajib kena cari dan hantar balik. Kalau tidak jumpa sampai pada had sudah putus asa kata ulama, maka kita hendaklah sedekahkan. Tetapi takdir kata 10 tahun baru jumpa, wajib kena bayar balik. Tak susah. Okey? Lagi soalan? Siapa sebelum asal? Cerita siapa daripada KL nak balik Pulau Kengga. Tengok bola kalah. Siapa dengung kita pun bayar dah. Ada pukul 3.30 jamuk dengung. Siapa sini 10 minit dak belum asal. Cik gi bila gabang mai asal wajib ke tak? Tu soalan tau. Baik. Tengok dulu musmayang jamuk tadi sah ke tak? Sah tak tadi mayang jamak? Mayang asal lagi? Asal mayang lagi? Jamak tak? Sah tak? Sah? Dah haji dah lah. Itu panggil ruksah. Faham? Lagi soalan? Tak ada dah? Tak ada dah? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada penduduk Pulau Kerengga dengan sambutan yang begini. Semoga Allah Ta'ala lah menyempurnakan balasan sumbangan tuan-tuan dan puan untuk derma kepada masjid tadi. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah pertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.